kita semua mesti ada pengalaman kan beli produk di online, betul kan? Terutamanya waktu pandemik ya. Isu saya terus kepada isu lah sebenarnya ya, aduan yang diterima ya. Kebanyakannya mereka lepas pembelian mereka tak tahu macam mana nak salurkan remedi sebab bila mereka memasuki kontrak mereka tak tahu dengan siapa mereka berurus niaga. Itu di laman platform yang lain. Ya, itu isu yang perlu kita tahu ya. Jadi kenapa laman platform online Atomy ni lebih selamat bagi saya? Sebab yang pertama, terma dengan syarat dia, terms and condition. Sebenarnya undang-undang ni di terms saja, condition tu adalah syarat tu sebagai daripada terms. Tapi tak apalah kita gunakan terms and condition lah ya, untuk semua orang ambil maklum lah. Yang umum mengetahui kita tak baca terms and condition, kita nak beli saja ya. Tapi bila kita masuki kontrak, sebenarnya kita masuki kontrak dengan penjual, bukan dengan online platform itu selain daripada Atomy. Jadi ada kekangan untuk kita menyelesaikan, untuk kita mengemukakan tuntutan ganti rugi. Ya, sebagai itu hak pengguna yang kena faham. Kita bukan sekadar nak produk tapi kita nak pastikan sekiranya kita tak puas hati tentang produk itu, contohnya produk itu ada defektif, kita panggil dalam istilah undang-undang kecacatan produk. Dan ada banyak lambakan produk yang tidak berkualiti di Malaysia. Ya, terutamanya yang melibatkan, minta maaf lah saya cakap terus terang ya, produk skincare yang ada mengandungi bahan racun yang berbahaya. Ada satu cerita dia beli waktu dia umur 16 tahun. Dia pakai sekali je tapi mercury tu agak tinggi dan dia mengambil masa 6 tahun untuk dia membaiki struktur kulit wajah dia. Dan bayangkan 6 tahun dia terpaksa berbelanja sakan untuk ke klinik pakar kulit dia semata-mata untuk merawat kulit dia. Bayangkan itu hak pengguna dan pengeluar menafikan liability. Kebanyakan online platform daripada Atomy, sebenarnya anda memasuki kontrak dengan penjual yang ada kedai di online tersebut, bukan dengan online platform itu. Seperti mana yang kita selalu belikan, yang umum mengetahui kan, yang famous di Malaysia kan. Tetapi di Atomy dia clear. Kita masuk kontrak dengan Atomy. Jadi apa-apa dengan Atomy saja terhadap produk dia keselamatan. Produk tu memang saya baca terms and condition dia agak berlainan dengan terms and condition di online platform yang lain. Kami mengkaji hampir keseluruhan, kami ada grant penyelidikan yang berkenaan dengan online platform di Malaysia ya. Kebanyakan term and condition di Malaysia berkenaan dengan online platform, mereka akan menafikan liability terhadap produk sebab mereka tidak menjual. Jadi apabila kita tidak mengetahui latar belakang penjual, ini ada dalam garis panduan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna, maka kita mengalami kekangan dan agak mencabar untuk kita nak mengenal pasti latar belakang penjual itu sebab kita tak tahu latar belakang dia dan dia akan menafikan liability. Dia kata biasanya pernah dengar kan, no liability, loss for any loss, sekiranya ada pelanggaran kontrak ataupun kami cuai, kami akan menafikan liability. Sampai ke tahap ada beberapa laman web online ya di Malaysia, mereka menafikan sekiranya kami, pekerja kami yang berkaitan dengan kami akan menafikan liability. You buy at your own risk. Dia panggil terma dia take it or leave it. Kalau nak masuk, tapi you akan menanggung risiko. Ini tidak menjamin hak pengguna. So kena berhati-hati ya, pertama. Yang kedua tentang terms and condition di Atomy ni, saya nampak ada 4 ya. Antaranya ada Code of Ethics, Member Agreement, Privacy and Security. Saya nampak tak ada dinyatakan tentang produk. Mereka memang tak nafikan langsung tentang penafian liability produk sebab mereka sudah ada remedy yang sudah dimaklumkan secara jelas waktu kita memasuki kontrak, iaitu pulangan wang selama 30 hari. Maknanya Atomy ni menerima change of mind. Change of mind ni maksudnya kita pakai sikit, tak puas hati nak minta duit balik. Sebenarnya kita beli belanja RM30 minta duit balik, kita hantar balik barang kita pakai sikit, mereka boleh terima. Mereka boleh. Dan ini bertepatan dengan falsafah kepenggunaan yang tidak diamalkan di mana-mana manufacturer. Pengeluar kebanyakannya bermotifkan keuntungan. Ya, kebanyakannya, bukan semualah. Jadi ada di Atomy ni yang saya nampak, dia
absolutely maksud dia sudah jamin produk dia berkualiti. Itu bukan ada isu dan mereka tidak menafikan liability di dalam terma and syarat mereka, tidak menafikan langsung. Bahkan apa yang mereka prihatin adalah tentang sikap member, macam mana member, adab member. That's why dia panggil code of ethics kepada member. Member dia tahu janganlah mengeluarkan iklan-iklan yang mengelirukan. Fakta tu mesti yang jelas sebab kita beli berdasarkan deskriptif. Dan saya sukanya sebab Atomy ni dia complete ya, dia sebutkan cara nak memakai apa ingredients yang dalam itu dan dia ada begitu jelas beserta dengan sijil dan apa lagi ya. Sekiranya kita beli dengan produk yang lain, contohnya mereka hanya maklumkan ingredients tapi tak bagi tahu cara. So cara tu kita terpaksa rujuk kepada stokis, distributor, agent yang mungkin mereka tak mengetahui apakah ingredient bahan yang dimasukkan oleh pengeluar. Maka ini pun sudah menafikan ada hidden knowledge, maknanya ada maklumat. Synergy information tu sudah hilang daripada maklumat pengguna tak tahu. Jadi pengeluar ni dia mengambil absolute liability bagi saya. Dia mengambil, okey, kalau produk ni saya mengambil absolute tanggungjawab yang sepenuhnya. Itu adalah peace of mind kepada pengguna yang saya nampak. Berbeza daripada platform yang lain. Okay? Betulkan saya sekiranya saya salah. Tapi itu saya nampak secara glaring, secara jelas. Yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, sekiranya nak membeli produk Atomy, dia sudah nyatakan dalam term and condition ya. Kena beli di platform Atomy sahaja. Itu je syarat dia. Tanggungjawab kita sebagai pengguna, beli di online platform Atomy. Titik. Itu sahaja mereka minta. Ya. Tentang produk, jangan bimbang. Kami dah roll out, dah keluarkan benda yang membahaya, mercury, paraben, hydroquinone, you name it. Jadi banyak lambakan di sini, terutamanya skincare yang tidak dikawal selia. Saya ambil satu contoh ya. Kenapa kita perlu percaya? Sebab amalan negara yang mempunyai perundangan yang terbaik, kita boleh jadikan sebagai best practices. Ya. Di Korea, dia ada akta kosmetik. Di Malaysia, kita tidak dikawal selia secara spesifik. Akta kosmetik di Korea ya perlu mewajibkan pengeluar kosmetik itu perlu ada ciri-ciri functional kosmetik. Fungsi kosmetik itu dia merawat, bukan sekadar enhance. Sebab di Korea kerajaan mereka begitu meraihkan penduduk Korea ni, mereka memang menganggap ini sebagai satu komoditi yang amat mahal, setanding emas. Ya, macam kita di Malaysia. So kita boleh ambil dia punya ibrah, kita boleh ambil dia punya best practices tu untuk amalkan di Malaysia kita. Jadi dan mereka tak akan benarkan produk skincare yang dikeluarkan di Korea untuk diekspor keluar kecuali memenuhi piawaian oleh akta kosmetik. Akta kosmetik mereka tu begitu detail, pengeluar termasuk Atomy, dan saya cek ada tak aduan Atomy dekat Korea? Tak ada. Tak tahulah, mungkin saya cek macam mana tapi tak ada. Dan di sini saya cek aduan ada tak 4 tahun yang lepas sebab Atomy di Malaysia sejak 2016 tidak ada. Produk lain ada. Boleh tengok di npra.gov.my banyak pengeluar kosmetik tempatan yang telah di-ban kerana mengandungi bahan beracun membahaya kepada kulit dan membawa kesan sampingan pada kulit. Jadi saya merayu sangat jangan belilah produk yang kita panggil timbang kilo ya, yang tidak ada, yang memang kita kena elakkan demi nyawa kita, keselamatan kita. Itu defective produk kita kena elakkan. Jadi Atomy ni skincare, supplement, issue peace of mind. Jadi apa lagi ya, dan tak puas hati kita boleh pulangan duit balik selama 30 hari daripada tarikh pembelian. Okay. Jadi yang ketiga tu, jadi saya rasa dia sedia hak pengguna terhadap kedua, pertama keselamatan produk, insya-Allah peace of mind. Yang kedua remedy. Remedy ni banyak isu ya tuan-tuan dan puan-puan di Malaysia, banyak aduan diterima kerana tak dapat pulangan wang. Malahan kulit rosak disebabkan skincare yang mereka beli, produk tempatan, bukan semua, minta maafkan saya. Jadi kita perlu berhati-hati dan kita perlu beli berdasarkan ada authority, ada verification, ada dia punya sijil-sijil yang tertentu. Dan ini ada R&D research ya berdasarkan skincare, supplement, apa lagi ya yang tidak merosakkan
tubuh badan kita. Ini pun hak kita sebagai pengguna. Sebab tubuh badan kita ni perlukan, ini aset yang termahal ya. Jadi kita nak perlukan produk yang betul-betul berkualiti. Jadi pilih produk yang berkualiti, jangan pilih produk disebabkan terpengaruh dengan testimoni. Testimoni tidak sepenuhnya tepat. Perlu ambil yang betul-betul ada authority, endorsement, term and condition yang jelas, kita tahu latar belakang seller dan dia menafikan liability. Jadi tuan-tuan dan puan-puan nak apa lagi? Jadi itulah setakat inilah Puan Umi. Terima kasih banyak. Okey, alhamdulillah.